Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, kita teruskan dengan laporan ini. Seorang lelaki parah selepas kereta dipandunya bertembung dengan sebuah kereta lain yang datang dari arah bertentangan. Kejadian yang berlaku di Jalan Batu Kawak, berhampiran kilang Simen Paragon itu menyebabkan lelaki berusia 57 tahun itu tersepit di dalam kereta berkenaan. Menurut saksi, kereta yang dipandu pemandu perempuan itu dikatakan hilang kawalan sebelum melanggar pembahagi jalan. Kereta tersebut kemudiannya memasuki laluan bertentangan dan melanggar kereta lelaki berusia 57 tahun berkenaan. Wanita tersebut bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Sementara itu, jurucakap bomba memberitahu pasukan itu menerima panggilan kecemasan pada jam 12.36 tengah hari pada Isnin sebelum menggerakkan pasukan penyelamat ke tempat kejadian. Susulan daripada itu, tindakan menyelamat menggunakan rescue tool untuk mengeluarkan mangsa lelaki yang tersepit pada bahagian tempat duduk pemandu. Selepas menerima rawatan awal, lelaki tersebut dihantar ke hospital. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor telah menyerahkan dana berjumlah 1.5 juta ringgit kepada Gereja Sidang Injil Borneo BEM Bethel di Sibu pada Isnin bagi tujuan kerja-kerja pembaikan gereja berkenaan. Penyerahan cek telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Sugahambas dan diterima oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Alexander Nantalinggi. Pada minggu lepas, UGAH turut menyerahkan cek bernilai RM40,000 kepada Gereja St. Augustine di Kampung Tebeduk untuk kerja-kerja pembaikan. Sementara itu, sebanyak RM70,000 diserahkan kepada Gereja St. John di Serian untuk tujuan pemasangan penghawa dingin. Cek-cek berkenaan telah diterima oleh Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin Jawong selaku Wakil Gereja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan menyiasat termasuk membuat pengesahan ke atas aplikasi Sugar Book yang didakwa mempromosikan gaya hidup tidak bermoral. SKMM dalam satu kenyataannya berkata, siasatan dilakukan kerana profil pengguna boleh diolah sesuka hati bagi tujuan lain, termasuk memperdayakan mangsa. Jelas kenyataan itu lagi, pengguna harus sedar mereka mudah tertipu dan terdedah kepada risiko jenayah cyber jika tidak mengambil langkah keselamatan cyber dan kawalan kendiri. Sehubungan itu, SKMM menasihatkan ibu bapa dan penjaga untuk sentiasa mengawasi tingkah laku dalam talian anak di bawah jagaan masing-masing dan peka dengan perubahan gaya hidup yang boleh menimbulkan keraguan. Pihak SKMM juga akan memantau dan menyiasat bersama Polis Diraja Malaysia berhubung aplikasi Sugar Book yang didakwa menawarkan percintaan dalam talian. Pada masa yang sama, tindakan akan diambil terhadap pengguna dan pemilik platform itu jika didapati melakukan aktiviti yang melanggar undang-undang negara ini. Sebarang peralatan elektrik yang dijual di pasaran perlu mendapatkan perakuan kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga atau mempunyai tanda pensijilan Institut Piawaan dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia SIRIM. Ini kerana menurut kajian Suruhanjaya Tenaga sebanyak 45 kes yang melibatkan kemalangan elektrik dilaporkan dan 28 daripadanya mencatatkan kematian pada tahun lalu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, Abdul Razib Daud, peralatan elektrik yang diluluskan hendaklah dilekatkan dengan label SIRIM ST. In line with Regulation 97, bracket 1 of the Electricity Regulations 1994, the manufacturer or importer is required to obtain a certificate of approval or COA from the regulatory body ST prior to manufacturing, importing, displaying and sales of the regulated electrical appliance or equipment.
Tambah Abdul Razib, kebanyakan kes kemalangan elektrik telah dibawa ke peringkat siasatan dan perbicaraan mahkamah, malah ada pihak yang didapati bersalah turut dipenjarakan. Pada masa ini, terdapat 34 kategori termasuk 199 barang subkategori produk elektrik yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga merangkumi peralatan rumah bervoltan rendah. Sementara itu, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM, Dato' Insinyur Dr. Ahmad Fadzil memberi peringatan kepada pengguna untuk berwaspada dan hanya membeli peralatan elektrik yang diluluskan oleh SIRIM ST. It will help prevent any accidents or fires that could result in injuries or even fatalities. After undergoing inspection and testing, the products under consignment will be affixed with SIRIM ST labels as an assurance of product safety. Untuk rekod, penggunaan peralatan elektrik yang tidak disahkan dan rosak adalah antara faktor menyebabkan kemalangan di premis domestik. Malah, kadar pembelian peralatan elektrik menerusi platform e-perdagangan yang meningkat dengan mendadak mencetuskan kebimbangan kepada Suruhanjaya Tenaga dan SIRIM Berhad. Sehubungan itu, sebuah kempen kesedaran keselamatan telah dilancarkan pada Isnin sebagai usaha mengawal penjualan produk elektrik dan elektronik yang tidak diperakui termasuk dalam talian. Kempen selama 3 bulan itu bertujuan meningkatkan kesedaran kepada pengguna dan pemain industri tentang kepentingan label SIRIM ST pada peralatan elektrik dan elektronik. Kempen ini diterajui oleh SIRIM QAS International, anak syarikat milik penuh SIRIM dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga, Persatuan Pengedar Alat Elektrik Malaysia dan Persatuan Persekutuan Peniaga Peralatan Elektrik Malaysia. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Sebanyak 246 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Isnin. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 6,832 kes. Daripada jumlah tersebut, 171 kes dikesan di Sibu, Kapit 22, Julau 21, Semerahan 12, Kuching 8, Bintulu 6, Tatau dan Miri masing-masing 2 kes, Dalat dan Bau masing-masing 1 kes. Jadi bagi Sibu, kita telah membagikan kawasan-kawasan Sibu into zone dan kita akan memerhatikan di mana sesuatu zon itu nampak dia lebih bertambah, then that's where we can implement PKPD. Tambah ugah terdapat 16 kluster yang masih aktif di Sarawak. Sementara itu, menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing, suntikan vaksin fasa pertama akan diadakan pada 27 Februari ini. Altogether, 56 centres where we will do the vaccinations. For information, the phase 1 is only for the frontliners, all right? So it involves medical and health staff, police, army, and from the APM and so on, those who are involved in the frontline, all right? Dalam pada itu, seramai 1,500 penduduk daripada 180 buah rumah dari Kampung Muara Tuang, Kota Semerahan menjalani saringan pengesanan kes secara aktif SCD susulan peningkatan jangkitan wabak COVID-19 di kawasan berkenaan. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Jabatan Ketua Menteri dalam kenyataan memaklumkan ujian saringan itu dijalankan dari rumah ke rumah dan turut diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Muara Tuang bermula 8.30 pagi sehingga 3 petang Isnin. Ujian saringan itu dikendalikan Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Semarahan. Malaysia terus merekodkan penurunan kes baru jangkitan COVID-19 dengan mencatatkan sebanyak 2,176 kes. Untuk rekod, ini merupakan kali ketiga kes baru kurang daripada angka 3,000 dalam bulan Februari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, ini menjadikan jumlah kumulatif kes di seluruh negara setakat ini adalah 266,445 kes dengan kes aktif sebanyak 47,135.
Daripada jumlah kes baharu itu, sebanyak 2,175 kes merupakan penularan tempatan melibatkan 1,618 warga tempatan dan 557 warga asing. Manakala baki satu kes merupakan kes import melibatkan warga tempatan yang mendapat jangkitan di luar negara. Tambahnya 4,521 jumlah kes sembuh COVID-19 harian dilaporkan pada Isnin menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh seluruh negara setakat ini sebanyak 218,335 kes. Bagaimanapun, beliau berkata 10 kes kematian akibat COVID-19 dilapor dalam tempoh 24 jam lepas menjadikan sejumlah 975 orang meninggal dunia akibat pandemik berkenaan setakat ini. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB mengarahkan 15 tapak pembinaan di seluruh negara ditutup selepas didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Menteri Kanan Kluster Infrastruktur Datuk Seri Fadilah Yusof, sejak PKP dilaksanakan pada 13 Januari lepas, CIDB telah menjalankan pemeriksaan ke atas 1,022 tapak pembinaan dan 1,007 didapati mematuhi SOP yang ditetapkan. Setakat Ahad, 15 tapak pembinaan diberikan notis kerana kegagalan pematuhan dari aspek penempatan pekerja, tiada penjarakan fizikal dan pekerja tidak memakai pelitup muka. Beliau menggesa kontraktor yang mendapat kebenaran beroperasi ketika PKP akan mematuhi SOP di tapak pembinaan dan penempatan pekerja bagi mengelak berlaku jangkitan COVID-19. Untuk rekod, sejak 20 September 2020 hingga 12 Februari lepas, 527 kluster dikenal pasti melibatkan tempat kerja daripada keseluruhan 852 kluster dilaporkan dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19 di seluruh negara. Sekian sahaja dari saya Marzela Sigai untuk Ringkas TVS. Salam hormat dan jumpa lagi.